Salam sejahtera, selamat pagi. Saya mulakan dengan satu kata-kata untuk hari ini. Kita bukan hanya sembang, kita fikir, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan hanya sembang, fikir pakai otak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selepas Rafizi dan Nik Nazmi, siapa yang sepatutnya menjadi suara reformasi yang seterusnya? Mungkin anda ada pendapat, sila tuliskan dulu komen anda. Siapa suara reformasi seterusnya? Ini analisis yang saya sediakan bagi anda untuk tokoh masa depan reformasi Malaysia. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu produk. Nama dia Transfer Factor daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Dah beratus-ratus orang telefon saya kata ini ubat. Bukan, ya. Saya ingin perjelaskan dulu bahawa ini bukan ubat, bukan suplemen biasa. Ini bukan suplemen, ya. Ini bukan herba. Ini adalah transfer factor. Transfer factor. Apa nama saintis dia? Transfer factor. Ini nama saintis dia memang transfer factor, ya. Dia meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Telah dikaji oleh saintis, telah masuk di dalam buku rujukan para physician, para doktor-doktor di seluruh dunia. Nama dia Physician Desk Reference atau PDR. Juga ada clinical abstract, ada banyak kajian saintifik yang telah digunakan, telah pun dikeluarkan dia punya kajian laporan research dia boleh meningkatkan 437% kekuatan imun badan. Bila imun badan kita kuat, tuan-tuan dan puan-puan, imun badan kita ini sendirilah yang menyembuhkan badan kita, boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Imun badan kita boleh melawan pelbagai jenis penyakit, penyakit serangkai, 3 serangkai, penyakit kritikal, apa-apa pun penyakit di dunia ini, ya. Gout, kencing manis, semua tu adalah berpunca daripada imun badan yang lemah. Baik, kalau anda berminat, anda boleh telefon saya atau PM saya. Jangan message, telefon atau WhatsApp. Okey, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dua suara reformasi paling kuat, Rafizi dan Nik Nazmi, berundur dari kabinet, satu soalan timbul. Siapa pengganti mereka? Siapa yang layak jadi suara baru untuk perjuangan rakyat? Anti kleptokrasi dan pembaharuan institusi. Hari ini kita kupas 5 nama dan potensi mereka menjadi pewaris sebenar semangat reformasi. Anda pasti terkejut dengan tokoh yang pertama ini. Tokoh pertama yang dianalisis mungkin boleh menjadi tokoh reformasi. Syed Saddiq. Ramai sebut ini dulu, Syed Saddiq. Muda, lantang, bijak. Tapi masalahnya dia bukan dalam PKR. Isunya, selepas langkah Sheraton, kredibilitinya tercalar. Tapi sejak jadi pembangkang, dia kembali lantang kritik kerajaan. Dari isu pendidikan sampailah isu perbelanjaan mega. Pro-nya ialah rakyat suka gaya berani dia. Cons-nya, belum cukup akar dalam gerakan reformasi asal. Potensi, jadi suara muda alternatif tapi bukan pemegang panji utama. Nombor 2, ini saya setuju. Tokoh nombor 2, Yeo Bin Yin. Yeo Bin Yin adalah bekas Menteri Tenaga dan Alam Sekitar. Dia seorang yang reformis dalam senyap. Seorang yang bijak, ada kredibiliti dan pernah dihormati di dunia luar. Pro-nya, track record-nya yang bersih, memiliki integriti yang tinggi, banyak buat kerja senyap, bukan ahli PKR. Kontranya bukan ahli PKR, lebih kepada teknokrat. Tapi kalau PKR berani rekrut dia masuk parti dan beri pentas, ini calon heavyweight untuk masa depan. Nombor 3,
Of course lah, inilah calon nomor 1, yaitu Nurul Izzah, anak kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kita tak boleh nilai dia semata-mata kerana dia anak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nurul Izzah ni pernah digelar sebagai Puteri Reformasi. Beliau pernah lawan Najib Razak di Lembah Pantai dan menang. Tapi kini dilihat agak pendiam. Pro-nya, ada akar sejarah reformasi. Dihormati lawan dan kawan. Walaupun begitu ada cons-nya juga. Dilihat terlalu rapat dengan Anwar, iaitu kurang bebas pula nampaknya. Tapi kalau beliau bangkit semula, dia boleh jadi suara utama reformasi dari dalam. Nombor 4. Ini pun orangnya hebat. Ini pun menjadi pilihan. Kalau disuruh membuat pilihan, ini antara pilihan saya. Pastinya Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari. Menteri Besar Selangor ini ramai yang anggap dia adalah warisan politik Azmin. Tapi sekarang dia sedang bentuk imej sendiri. Ini saya suka. Bentuk imej sendiri, tidak terikut-ikut dengan mana-mana orang. Dan dia mengeluarkan dirinya daripada kepompong dan bayang-bayang Azmin Ali yang pengkhianat itu. Dalam PKR, dia antara yang ada kuasa negeri, jentera dan pengaruh. Tapi pro-nya, pentadbiran Selangor akan stabil dan bijak strategi. Tapi ada cons-nya. Cons-nya adalah kurang karisma nasional. Tak cukup radikal untuk jadi tokoh reformasi. Dia mungkin bukan suara, tapi dia boleh jadi tulang belakang kepada suara tersebut. Tokoh nombor 5, suara baru belum muncul. Tuan-tuan dan puan-puan, realitinya bro. Mungkin suara reformasi yang seterusnya belum muncul lagi. Mungkin belum muncul dan sekarang in the making. Reformasi tak semestinya datang dari atas. Ia mungkin datang dari aktivis jalanan. Mungkin daripada NGO. Atau ahli muda dalam parti yang kita belum pun kenal. Mungkin dari Sabah. Mungkin dari Borneo. Mungkinkah dari akar mahasiswa? Apa yang penting suara itu mesti ada 3 benda. Nombor 1, integriti. Nombor 2, keberanian melawan sistem. Nombor 3, visi yang jelas untuk masa depan rakyat. Reformasi bukan milik orang lama. Ia milik siapa yang berani membawa harapan baru. Jadi, siapa suara reformasi selepas Rafizi dan Nik Nazmi? Kita ada calon, tapi belum ada pewaris mutlak. Mungkin anda yang sedang tonton video ini ialah suara itu. Anda mungkin adalah orangnya yang sedang dicari-cari untuk menjadi pewaris kepada reformasi. Reformasi bukan tentang jadi menteri, tapi tentang berani bersuara bila yang lain diam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like, subscribe dan komen. Siapa calon suara reformasi bagi anda? Kita jumpa lagi. Salam suara rakyat. Bye.